Assalamualaikum, salam sejahtera. Cikgu Nan kembali lagi. Pada kali ini kita akan melihat pelajaran pembezaan SPM, bagaimana untuk kita menggunakan pembezaan bagi mendapatkan persamaan tangent dan persamaan normal. Jom kita belajar. Dalam pelajaran pada kali ini kita akan melihat berkenaan dengan penggunaan pembezaan untuk mendapatkan persamaan tangent dan persamaan normal bagi suatu graf. Oleh yang demikian, sebelum kita melihat bagaimana untuk kita mendapatkan persamaan normal dan persamaan tangent ini, kita kenal dulu apa yang dimaksudkan dengan tangent dan apakah yang dimaksudkan dengan normal bagi sesuatu graf. Sekiranya kita ada suatu graf, katakan suatu graf lengkung, yang dimaksudkan tangent bagi graf ini pada suatu titik adalah suatu garis yang hanya menyentuh lengkung yang berkenaan. So, kalau itulah titiknya, garis itu hanya menyentuh pada suatu titik sahaja. Dan yang dimaksudkan dengan normal adalah suatu garis yang berserenjang ataupun bersudut tegak dengan tangent bagi suatu lengkung pada suatu titik. Jadi dalam lakaran ini adalah apa yang dimaksudkan dengan tangent, dan ini adalah garis yang dimaksudkan dengan normal. Hubungan di antara tangent dan normal ini, garis tangent dan garis normal ini adalah bersudut tegak. Oleh sebab itu, biasanya apabila kita hendak melukiskan suatu garis tangent pada sesuatu lengkung, apa yang kita lakukan adalah kita membuat normalnya terlebih dahulu, kemudian barulah kita melukis suatu garis yang bersudut tegak dan menyentuh pada lengkung itu pada titik yang kita maksudkan. So, dalam pelajaran koordinat, para pelajar telah belajar bahawa hubungan di antara garis normal dan garis tangent ini adalah hasil darab kecurunan bagi garis tangent dan normal ini adalah negatif 1. Jadi, sekiranya kita menganggap bahawa kecurunan bagi tangent ini sebagai MT dan kecurunan bagi normal itu sebagai MN, maka hubungan yang para pelajar perlu ingat adalah MN darabkan dengan MT adalah sama dengan negatif 1. Kadang-kala kita gunakan M1, M2. Jadi M1 darabkan dengan M2 sama dengan negatif 1. Jadi M1 akan sama dengan negatif 1 per dengan M2. Maksudnya, sekiranya kita mempunyai nilai keturunan bagi tangent ataupun normal, kita boleh mendapatkan yang sebaliknya, iaitu tangent ataupun normal, kerana hubungan dia adalah negatif salingan ataupun negatif 1 per. So, hubungan ini adalah merupakan hubungan penting yang para pelajar perlu tahu, iaitu hasil darab antara kecurunan normal dan kecurunan tangent adalah negatif 1. Perkara yang kedua yang cikgu ingin ingatkan adalah berkenaan dengan takrif pembezaan. Dalam pelajaran yang lepas, kita telah membincangkan bahawa pembezaan boleh ditakrifkan sebagai kecurunan tangent bagi suatu fungsi pada titik yang tertentu. Ini bermaksud kita boleh mendapatkan kecurunan tangent dengan syarat kita mengetahui apakah dia fungsi, dan yang kedua, kita perlu mengenal pasti koordinat. Jadi, apabila kita mempunyai fungsi, apa yang perlu kita lakukan adalah kita menerbitkan fungsi yang berkenaan ataupun mendapatkan dy per dengan dx. Sekiranya dy per dengan dx dalam sebutan x, kita boleh mendapatkan nilai keturunan
dengan cara menggantikan koordinat X berkenaan dalam sebutan dy dx bagi mendapatkan nilai keturunan pada titik itu. Dan seterusnya, apabila kita telah mendapatkan nilai bagi keturunan tangent, kita boleh mendapatkan keturunan normal dengan menggunakan hubungan ini. Hasil darab keturunan tangent dan keturunan normal adalah negatif 1. Selain daripada itu, para pelajar mestilah mengetahui bagaimana untuk membentuk persamaan garis lurus. Perkara ini para pelajar pelajari dalam pelajaran koordinat. Dalam pelajaran koordinat, kita tahu persamaan garis lurus boleh diwakilkan dalam sebutan arm y sama dengan mx tambah c. Ini adalah merupakan bentuk keturunan. Selain daripada itu, bentuk yang lain adalah ax tambah by tambah c sama dengan kosong. Ini adalah bentuk yang kita panggil sebagai bentuk arm. Dan ada satu lagi bentuk x per dengan a tambah y per dengan b sama dengan 1. Ini adalah satu lagi bentuk yang dinamakan sebagai lintasan. Jadi sekiranya para pelajar dikehendaki mendapatkan persamaan garis lurus, biasanya kita boleh berikan dalam bentuk persamaan berbentuk keturunan ataupun bentuk arm. Kita juga boleh memberikan persamaan itu dalam bentuk pintasan sekiranya dikehendaki. So, dalam mendapatkan persamaan garis lurus, perkara penting yang kita perlu ketahui adalah titik ataupun koordinat x dan y bagi titik yang berkenaan. Perkara yang kedua adalah keturunan n. Dan antara cara yang boleh digunakan adalah menggunakan formula arm ini, y tolak y1 sama dengan m x tolak x1, di mana x1 y1 adalah merupakan titik yang berkenaan dan m adalah keturunan. Jadi sekiranya kita ada keturunan tangent dan titik bagi tangent berkenaan, kita boleh dapatkan persamaan tangent menggunakan formula ini. Sekiranya kita mempunyai titik dan keturunan normal, kita juga boleh dapatkan persamaan normal pada titik yang berkenaan menggunakan formula ini, dan seterusnya kita boleh tukarkan dia ke dalam bentuk keturunan, bentuk arm ataupun bentuk lintasan. So, ini adalah merupakan keperluan asas yang para pelajar perlu ketahui untuk pelajaran pembezaan yang melibatkan pembentukan persamaan tangent dan persamaan normal. Untuk pemahaman para pelajar, cuba berikan satu contoh yang menggabungkan cara bagaimana untuk mendapatkan persamaan tangent dan persamaan normal. Perhatikan contoh soalan ini. Cari keturunan tangent dan keturunan normal bagi lengkung y sama dengan x kuasa 2 tambah 3x tolak 4 pada titik 10. Seterusnya, dapatkan persamaan tangent dan persamaan normal pada titik berkenaan. So, dalam soalan ini ada beberapa perkara yang dikehendaki kita lakukan. Yang pertama adalah untuk mendapatkan keturunan tangent. Yang kedua, kita perlu mendapatkan keturunan normal. Seterusnya, kita perlu dapatkan persamaan tangent dan persamaan normal. Jadi dalam soalan ini terangkum 4 perkara ataupun soalan yang perlu kita jawab. Jadi untuk menjawab soalan ini, kita akan bermula dengan fungsi yang diberikan. Kita akan dapatkan apakah dia keturunan tangent menggunakan pembezaan
Dan seterusnya, kita boleh dapatkan keturunan normal menggunakan hubungan antara keturunan normal dan keturunan tangent. Seterusnya, menggunakan titik yang diberikan ini, kita boleh dapatkan persamaan tangent dan persamaan normal. Sekarang, cikgu cuba tunjukkan bagaimana untuk menyelesaikan soalan ini. Kita bermula dengan fungsi yang diberikan. Y sama dengan X kuasa 2 tambah 3X tolak 4. Untuk mendapatkan keturunan tangent, kita perlu mendapatkan dy per dengan dx ataupun perbitan. So, kalau kita ada X kuasa 2 tambah 3X tolak 4, dy per dengan dx adalah, kita bezakan X kuasa 2, kita dapat 2X. Kita bezakan 3X, kita akan dapat 3. Kita bezakan negatif 4, kita dapat kosong. Jadi, dy per dengan dx sama dengan 2x tambah 3. Dan kita perlu mendapatkan keturunan tangent pada titik 10. So, apa yang kita perlu lakukan? Kita gantikan nilai x, iaitu koordinat x-nya. 2 darabkan dengan 1 tambah 3, kita akan dapat 5. Perkara yang kedua, kita hendak mendapatkan keturunan normal. Kita tahu bahawa keturunan normal darabkan dengan keturunan tangent sama dengan negatif 1. Maka keturunan normal darabkan dengan 5, kita akan dapat negatif 1. Keturunan normal adalah negatif 1/5. Jadi, kita dah menjawab bahagian yang pertama, keturunan tangent. Bahagian yang kedua, kita dah dapatkan keturunan normal. Seterusnya, kita hendak mendapatkan persamaan tangent. Ingat, formula untuk dapatkan persamaan y tolak y1 sama dengan m x tolak x1. Jadi, untuk persamaan tangent, y tolakkan dengan y1 di sini adalah kosong, akan sama dengan keturunan tangent 5 darabkan dengan x tolakkan dengan x1 di sini. X1 adalah 1. Jadi, y akan sama dengan 5x tolakkan dengan 5. So, ini adalah persamaan tangent dalam bentuk keturunan. Seterusnya, untuk mendapatkan persamaan normal, kita gunakan persamaan normal yang kita peroleh tadi, iaitu negatif 1/5. Dan titik yang berkenaan, iaitu titik yang sama, iaitu 1, 0. Y tolak 0 sama dengan keturunannya sekarang adalah negatif 1/5. X tolakkan dengan 1. Jadi, y sama dengan negatif 1/5x tambahkan dengan 1/5. Bila kita darabkan semua dengan 5, kita akan dapat 5y sama dengan negatif x tambahkan dengan 1. Kita boleh bawa semua ke sebelah kiri, kita akan dapat x tambah 5y tolak 1 sama dengan 0. Ini adalah persamaan normal dalam bentuk am. Jadi, kita telah menjawab keempat-empat perkara yang dikendaki dalam soalan ini, iaitu mendapatkan persamaan tangent, persamaan normal, keturunan tangent, keturunan normal, persamaan tangent, dan persamaan normal. Saya harap para pelajar dapat memahami ataupun mengikuti pelajaran ini dengan baik. Tunjukkan semula step untuk mendapatkan persamaan normal sebab tidak kelihatan dalam video sebentar tadi. Jadi, untuk dapatkan persamaan normal, y tolak 0 sama dengan negatif 1/5x tolak 1. Kita mudahkan, y sama dengan negatif 1/5x tambah 1/5. Darabkan dengan 5, kita akan dapat 5y sama dengan negatif x tambah 1. Dan seterusnya kita pindahkan ke sebelah kiri, x tambah 5y tolak 1 sama dengan 0. Itu adalah dalam sebutan am. Cukup dulu untuk kali ini. Semoga video cikgu tadi dapat membantu para pelajar dalam mengikuti pelajaran ini. Jangan lupa
like dan subscribe channel Cikgu Nan kembali lagi untuk mendapatkan notifikasi bagi video-video yang Cikgu uploadkan di YouTube. Jangan takut, jalan terus. Assalamualaikum, salam sejahtera.